Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan tajuk yang masih sama, Al-Taharah. Ya, minggu lepas kita belajar tentang Al-Quran. Minggu ni kita belajar tentang fiqh. Jadi insyaAllah kita nak sambung tajuk yang sebelum ini. Tajuk yang terakhir anak-anak dah jelaskan ada beberapa contoh air kan. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung semula tajuk Al-Taharah. Okey, baik. Di slide sekarang Ustazah ada ketengahkan akan ada satu objektif di mana objektif tu Ustazah pecahkan 3 iaitu objektif yang terpenting sekali adalah tawdih aqsamul miyah, menjelaskan tentang jenis-jenis air. InsyaAllah hari ni Ustazah tak nak jelaskan semua 5-5 tu. Nanti pening. Kan? Jadi hari ini Ustazah nak ajar 3 sahaja jenis air, iaitu yang pertama al-ma'ul mutlaq, air yang suci lagi menyucikan, al-ma'ul musyammas, air yang dijemur, dan yang terakhir adalah al-ma'ul musta'mal, air yang telah digunakan. Baik, untuk tajuk yang pertama, al-ma'ul mutlaq, Ustazah nak anak-anak semua tengok buku teks masing-masing. Lihat muka surat 119. Okey, Nurul Aisyah Natasha. Mana buku awak? Selalu macam tu kan? Kena ada buku teks. Okey, Afiqah Nasuha, Aina Farisha. Dah ada buku teks belum? Okey, sedia. Kita tengok muka surat 119. Bagus anak-anak Ustazah. Semua dah ready kan? Muka surat 119. Okey, tengok tajuk di atas. Dia ada tulis Al-Ma'ul Mutlaq. Okey, bawah dia ada tulis Ta'rif. Sedia dengan pensel untuk tulis makna ya. Okey, ta'rif air mutlaq ni apa? Al-Ma'ul Baqi. Ala sifatihi allati khalaqahu Allahu alaiha. Okey, kita tengok apa maksud dia. Baik, kita tengok al-ma'ul baqi. Al-ma'ul baqi ini ialah air yang kekal. Ala sifatihi, dengan sifat asalnya. Allati khalaqahu Allahu 'alaiha, yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa? Air yang kekal dengan sifat asalnya. Maksudnya contoh yang saya tengok tunjuk ada air pipe kan tepi tu kan. Contoh air pipe. Air pipe ni datang daripada mana air tu? Air tu ada diproses pula ke air tu campur dengan air sirap, keluar pun air putih kan? Bukan. Dia adalah yang kekal sifat yang Allah Ta'ala jadikan dia. Baik. Amthilatuhu, bawah dia tu. Kita tengok itu contoh. Contoh yang pertama air mutlak ni adalah ma'ul bahri, air laut. Wa ma'ul bi'ri, air telaga. Wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul ain, air mata air. Okey, bawah dia kotak yang ketiga, dia ada tulis hukmuhu. Apakah hukum? Hukum ni hukum apa? Hukum penggunaan. Hukum kita guna air mutlak. Ustazah dah tandakan, right apa? Ustazah dah gariskan tu, itu poin penting sekali. Tahirun fi nafsih, mutahhirun li ghairih. Tahirun fi nafsih maknanya suci pada dirinya. Wa mutahhirun li ghairih, dan dia juga menyucikan yang lain. Ya, air mutlak itu bersih dan dia juga boleh membersihkan benda lain. Bawah dijelaskan lagi, ghairu makruh isti'maluhu fi raf'il hadath wa izalatin najasah, iaitu tidak makruh menggunakannya pada mengangkat hadas, contohnya mengambil uduk, mandi wajib. Jadi boleh kita gunakan, tak makruh. Wa izalatin najasah, dan kita menyucikan najis. Contohnya kita ternampak
air kencing adik kita. So kita gunakan air mutlak untuk menyucikan najis. Maka boleh. Jelas kan anak-anak? Pandai. Okey, kita tengok jenis air yang kedua iaitu al-ma'ul musyammas. Nak cari kat mana Ustazah? Nak cari kat mana Ustazah? Okey, bertenang Kaisarah. Kaisarah. Christina Zulaika, bertenang. Buka muka surat 120. Ya, awak tengok dekat situ. Buka muka surat 120. Hanan Alia dah jumpa? Okey, bagus. Jom kita mula. Okey, kita tengok ya. Muka surat 120. Al-ma'ul musyammas. Dah ada dekat tangan pensel semua. Baik, kita tengok tarif yang pertama. Al-ma'ul musakhan bita'thiru asyamsu fihi. Maksudnya, air yang menjadi panas, musakhan menjadi panas. Kerana kesan daripada sinaran matahari. Okey? Jadi air musyammas ni macam mana? Air yang dijemur oleh matahari. Dia tidak ditutup, jadi dia terjemur aja. Okey, itu adalah makna air musyammas. Okey. Tapi air musyammas ni dia ada syarat-syaratnya yang boleh kita katakan bahawa itulah air musyammas. Syarat yang pertama. Tengok syarat pertama. An yakuna at-tashmis fil biladi syadidatul hararah. Iaitu apa? Air yang terdedah pada panas matahari berada di negara yang teramat panas. Fil biladi syadidatul hararah. Pada negara yang teramat panas. Ya, yang ini sebenarnya air musyammas hanya berlaku pada negara yang ada 4 musim contohnya. Ya, kita ada air musim panas, kita ada air musim panas. Allah ya Allah. Kita ada musim panas, musim bunga, itu luar negara kan. Jadi air musyammas ni hanya berlaku apabila kalau air itu terdedah berlaku pada negara yang sangat panas. Itu syarat dia. Syarat yang kedua, ayakuna fil awani al-muntabi'ah. Apa dia? Air itu berada di dalam bekas yang ditempa. Maksudnya air awanil muntabi'ah tu air yang ditempa. Iaitu air yang diperbuat daripada logam. Ya, yang diperbuat daripada logam. Ada bahan-bahan dia. Contohnya apa? An-nuhas, iaitu tembaga. Wal hadid, iaitu besi. Wal rasas, dan timah. Ya, air yang kita jemur tadi, yang terkena cahaya matahari itu, mestilah berada di dalam bekas yang ditempa, yang diperbuat daripada logam. Contoh macam tadi saya kata kan, tiba-tiba kita jumpa satu air yang terdedah dengan cahaya matahari, ada orang takung bubuh dalam tempat besi. Itu baru kita panggil air musyammas. Okey, dan yang terakhir syaratnya mestilah isti'maluhu fil badan, yang digunakan pada badan. Air yang dijemur tadi kita gunakan pada badan. Itu baru kita namakan air musyammas. Okey. Kemudian kita nak tahu, bolehkah kita gunakan air musyammas ni? Kita tengok kepada hukum dia. Apa hukum air musyammas? Hukum air musyammas adalah tahirun fi nafsih wa mutahhirun li ghairih. Dia suci pada dirinya dan juga dia menyucikan benda yang lain. Perasan tak hukum dia sama macam air mutlak? Okey. Sebab dia bersih. Kan? Selagi mana kalau contoh air tu terdedah, ya, contoh air tu terdedah, kemudian dimasuk oleh najis. Itu tak boleh lah. Kita tak panggil dah air musyammas. Dia jadi air najis. Tapi kalau sekiranya air itu terdedah dan dia ada dalam bekas, dia berlaku pada luar negara, tempat yang teramat panas, dan air itu juga dalam bekas tembaga, air tembaga besi, timah contohnya, dan kita juga gunakan pada badan, maka hukum dia boleh. Cuma dia ada sikit tambahan di bawah tu. Makruh isti'maluhu fil badan. Makruh kita gunakan air yang dipanas oleh matahari ini digunakan pada
badan. Ya, kurang bagus sebenarnya air yang dijemur guna pada badan. Boleh menyebabkan penyakit kulit. Ya. Okey. Jadi persoalannya sekarang, air yang ada di negara kita, perasan tak opah-opah kita dulu? Perasan tak opah-opah kita dulu? Suka buat macam ni. Opah-opah kita dulu ada air telaga. Contoh yang sebelah kanan koma sekarang ni apa? Air tu air tadahan. Okey. Nampak macam ditakung dalam bekas yang besi. Okey, contohlah kejadian yang fokus pada gambar yang kanan eh. Kalaulah contoh benda ni berlaku di luar negara, okey, bekas tu besi, musim panas dan orang juga guna untuk buat bersuci. Contoh mandi wajib, buang najis. Boleh ke tak boleh hukum dia? Boleh. Sah. Sebab hukum dia adalah tahirun nafsi wa mutahhirun li ghairi. Dia suci pada diri dia dan dia juga menyucikan benda yang lain. Okey, contoh air telaga, opah kita tak tutup dia kena cahaya matahari. Adakah kita panggil itu air musyammas? Mestilah bukan, kan? Sebab kita duduk Malaysia, guys. Melainkan opah koma duduk dekat London. Itu cerita lain. Okey, kita nak pergi ke tajuk yang terakhir iaitu air musta'mal. Mana nak cari tajuk ni? Buka muka surat 121. Jiran dia je. Okey, boleh ya nampak? Okey, kita tengok air musta'mal. Ta'arif dia adalah al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Air yang sedikit al-musta'mal fi fardhu taharah yang kita gunakan pada fardu bersuci. Maksudnya air yang sedikit tu kita gunakan, yang telah digunakan pada contohnya kita selepas kita ambil uduk ataupun selepas kita mandi wajib. Kan ada berlaku percikan ataupun kalau ambil air uduk kita ada tadah air. Kita ada tadah baldi di bawah tempat kita uduk tu kan. Jadi air yang air tadahan tu, itulah dia air musta'mal. Air yang sedikit yang telah digunakan pada fardu taharah. Okey? Apa contoh dia? Amthilatu, contoh al-ghusalatil ula wal wudu' min al-ghaslil wajib. Al-ghusalatil ula. Okey. Ghusalatil ula ni maksudnya air basuhan yang pertama. Okey. Air basuhan yang pertama pada anggota uduk. Okey, kan kita contoh kita ambil uduk 3 kali kan basuh muka. Jadi basuhan yang pertama tu, air yang pertama tu meleleh ke bawah. Maka air yang meleleh tu yang kita panggil air musta'mal. Dan juga air yang daripada minal ghaslil wajib ini daripada mandi wajib. Okey, bila kita mandi wajib, air tu terpercik tu kan? Air terpercik. Air terpercik tu, maka itulah air musta'mal. Faham ni? Musta'mal ada 2 je. Air yang telah digunakan ni ada 2 je. Ustazah, kalau air tu macam contoh kita mandi kalau kita basuh kaki ke apa ke, termasuk ke air musta'mal? Bukan. Mesti ingat, air musta'mal mestilah air basuhan pertama uduk tu dan juga air lebihan daripada kita mandi wajib. Okey, air percikan tu. Okey. Jadi hukum dia, boleh ke Ustazah kita gunakan air yang telah digunakan? Hukmuhu dia apa? Fokus pada yang bergaris tahirun fi nafsi. Rupa-rupanya air yang telah digunakan tadi tu, rupa-rupanya dia adalah bersih pada dirinya. Tahirun fi nafsi. Akan tetapi ghairi mutahhirun li ghairi. Dia tidak boleh menyucikan perkara yang lain. Maksudnya kalau kita guna boleh.
Tapi dia bersih. Air itu bersih. Kita boleh guna. Tetapi dia tidak boleh menyucikan benda yang lain. Kalau rasa confused, tengok ayat bawah. La yajuzu isti'maluhu fi raf'il hadath. Maka tidak harus kita gunakan pada mengangkat hadas. Iaitu mandi wajib, ambil uduk, tak boleh ya. Wa izalatin najasah, dan menghilangkan najis. Dia tak bolehlah kita gunakan air sedikit tu untuk mandi wajib. Tak boleh. Okey, tapi Ustazah bolehlah minum air musta'mal. Boleh sebab air itu bersih. Faham ya? Bagus. Tengok contoh. Ustazah bagi 2 contoh. Nampak tak belah kanan awak sekarang ni ada beberapa orang yang tengah ambil uduk kan. Okey, air basuhan yang pertama, kalau contoh dekat bawah tepi rema tu ada air tadahan. Okey, air tadahan. Maksudnya ada baldi. Jadi air yang pertama tu jatuh dalam baldi tu. Air tu kita panggil air musta'mal. Tetapi sekiranya ini nampak dah macam kolah je kan. Macam kolah dekat masjid. Besar lah Ustazah. Jadi dia akan jadi air musta'mal ke? Dia tak boleh jadi air musta'mal. Sebab air yang ada dalam kolah tu lebih daripada 2 kolah. Besar. Air mutlak tu besar. Jadi dia tak akan jadi air musta'mal. Dia akan jadi air mutlak. Air musta'mal adalah air yang sedikit. Contoh Pak Long kita duduk belah kiri kita tu kan. Dia ambil uduk, jadi air percikan bawah dia tu, kalau contoh dia tadah dengan baldi, maka lebihan daripada dia ambil uduk tu yang pertama tu, kita panggil itulah air musta'mal. Okey, bagus. Baik, Alhamdulillah. Tiba ada gambar dalam toilet. Air pertama sebab sajalah nak tunjuk Ustazah tu kurus. Koma kan tak kenal Ustazah. Jadi Ustazah kabur lah. Ya, macam Min tu pandai menjaga hati Ustazah. Yang kedua, tadi kita cakap tentang air kan. Jadi minggu depan kita akan sambung 2 lagi jenis air, iaitu air mutanajis. Air yang berisi najis. Contoh Ustazah berada dalam toilet tu. Tiba-tiba Ustazah terpercik dengan air yang ada najis. Apakah perasaan Ustazah ketika itu? Ya, tidak boleh senyum seperti berada dalam gambar. Apa hukum bergambar dalam toilet? Boleh, tak ada masalah. Janji jangan bergambar ketika buang hajat. Okey. Alright, jadi Alhamdulillah selesai tajuk kita pada minggu ini. Alhamdulillah. So, habis saja anak-anak dengar tentang video Ustazah. Ustazah akan bagi latihan. Okey? Baik, syukran. Jazakumullah khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.